untuk memberikan ceramah kita pada hari ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih juruacara majlis iaitu Ustaz Muhammad Hairul Azmi bin Syukur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan kepada semua guru dan juga anak-anak tingkatan 1 ya hari ini kan. Okey, seterusnya salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan T Kim Lau, Puan T Kim Tau, penolong kanan petang ya yang saya difahamkan bersama-sama dalam program Celik Jawi pada pagi ini ya, pada tengah hari ini ya. Alhamdulillah ya. Okey, seterusnya barisan guru-guru pendidikan Islam ya, ketua panitia dan juga ahli jawatan kuasa panitia pendidikan Islam ya, ketua panitia dan ahli jawatan kuasa daripada panitia bahasa Arab. Seterusnya ketua panitia dan ahli jawatan kuasa daripada panitia kelas kemahiran Al-Quran dan seterusnya ya, tak lupa ahli jawatan kuasa ya untuk Surau Al-Hidayah ya, SMK Bandar Tasik Puteri Rawang ya. Alhamdulillah pagi ni dapat bersama-sama lagi saya dengan para guru ya yang dedikasi ya, yang berkaliber ya. Cuma bezanya hari ni bersama dengan anak-anak tingkatan 1 ya. Alhamdulillah ya. Kalau saya tengok di sini dah ada 194 semua. Ya, syukur alhamdulillah dan tahniah ya saya ucapkan kepada anak-anak, khususnya anak-anak tingkatan 1 ya yang dapat bersama-sama pada pagi ini ya. Okey, baik sebelum tu ya sedikitlah ya daripada saya. Saya Ustazah Siti Rohayu dari SK Sungai Terap seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Hairul Azmi sebentar tadi ya. Okey, jadi pada pagi ini saya akan kongsikan beberapa topik utama ataupun beberapa kaedah utama ya dalam Jawi yang mana kita selalu jumpa ya, sebab buku teks kita pun dalam Jawi ya, kita belajar pun kita banyak gunakan tulisan Jawi. Jadi apakah kiranya ya yang Ustazah sampaikan ni yang lebih kepada diri kita, maknanya untuk pembelajaran harian kita dalam pendidikan Islam maupun bahasa Arab maupun dalam kelas kemahiran Quran ya. Jadi saya cuba bawakanlah sedikit ya kaedah-kaedah. Sebenarnya banyak lagi kaedah ya anak-anak ya. Tapi untuk kesesuaian dengan tingkatan 1 ni Ustazah cuba bawakan ya yang mudah-mudah, yang simple-simple saja ya. Okey, saya cuba share skrin sekarang ya. Okey, mohon respon. Ustaz Hairul boleh nampak ke? Nampak. Nampak ya? Okey, alhamdulillah. Okey, saya teruskan ya. Jadi program hari ini kita namakan program Celik Jawi ya. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama-sama anak tingkatan 1. Tak jauh sebenarnya ya sebab saya pun mengajar tahap 2 ya. Tahun 5 dan tahun 6. Tahun 6 ni kalau tahun lepas ni memang banyak tertinggal ya. Banyak tertinggal kerana kita terlibat dengan pandemik COVID, jadi kita banyak tertinggal ya. Tapi saya percaya ustaz-ustazah di sekolah rendah masa tu sempat sampaikan banyak ilmu rasanya ya, insya-Allah. Okey, saya teruskan. Baik. Untuk peringkat awal ya, ini lebih kepada banyak ulang kaji dululah yang awal-awal ni ya. Baik, soalan saya, ada berapa huruf Jawi tunggal? Ya, soalan mudah aja ya. Ada berapa huruf Jawi tunggal? Ya, adakah 28, 32, 34, 35 atau 37? Ya, saya ulang, berapakah bilangan huruf Jawi tunggal? Ya, anak-anak jangan keliru ya, huruf Jawi dan huruf hijaiyah ya, ada berbeza. Huruf hijaiyah ya yang ada di dalam Quran, yang ada dalam Iqra ya. Jadi jumlahnya tak sama dengan Jawi kita. Ya, Jawi ni ada lebih sikit jumlahnya daripada huruf hijaiyah ya. Jadi anak-anak bolehlah jawab dalam ruangan live chat tu.
Ada berapa agaknya? 28, 32, 34, 35 ataupun 37. Okey ya. Agak-agak berapa ya? Kita sama-sama tengok jawapan anak-anak kita tingkatan 1 ya. Okey. Kadang anak-anak murid Ustazah tahun 6 pun Ustazah tanya masih lagi keliru ya. Masih lagi keliru dengan hijaiyah dan juga jawi. Okey, baik Ustazah berikan jawapan. Jadi ada sebanyak 37 huruf jawi tunggal. Yang ini kena ingatlah. Kena ingat, kena kenal bentuknya ya, kena hafal ya. Kalau tak ingat, tak tahu bentuknya, jadi susah kita nak menyambung huruf jawi ataupun kita nak membaca jawi. Okey, seterusnya. Huruf apakah ini? Boleh jawab dalam ruangan live chat tu. Ya. Ta ke, sa ke, ya, ta marbutoh ke, ya. Okey, ta bulat ke, ya, ta maftuhah ke. Okey, baik. Ini ialah ta marbutoh ya. Okey ya. Seterusnya, yang ini bentuk macam ain, macam rin tapi titiknya ada 3. Huruf apakah ya? Jadi boleh jawab dalam ruangan live chat tu ya. Okey. Jadi ini ialah huruf nga ya. Nga ialah sebahagian daripada huruf di graf. Nanti Ustazah akan jelaskan dengan lebih terperinci. Okey, seterusnya. Yang ini bentuknya macam waw. Tapi dia bukan huruf waw. Huruf apakah dia? Ya, jadi ini ialah huruf va ya. Tahniah yang menjawab tu ya. Anak-anak seterusnya bolehlah menjawab dalam ruangan live chat ya. Okey, baik. Dan di sini ialah huruf-huruf jawi tunggal. Kalau kamu perhati kat sini ya, dalam slide Ustazah ni memang ada bergaris ya, titik-titik. Apa tujuannya? Untuk lebih kamu kenal bahawa kedudukan huruf-huruf tersebut sama ada di atas garisan ataupun di bawah garisan, ataupun ada yang sebahagian di atas garisan ataupun ada sebahagiannya di bawah garisan. Kemudian dalam slide ini juga Ustazah tunjukkan kepada kamu ada bentuk huruf tu berbentuk seperti pinggan. Pinggan maksudnya lepeh sikit, dan ada setengah huruf tu nak kamu lebih ingat ya, bentuknya seperti mangkuk. Mangkuk macam kita makan mi tu, kita makan Maggi, ramai suka makan Maggi kan. Jadi bentuknya seperti mangkuk. Jadi huruf-huruf ni kalau kamu ingat dengan inovasi tersebut, jadi kamu lebih mudah ingat. Ya. Okey, jadi inilah semua ya huruf-huruf jawi tunggal ada sebanyak 30 huruf ya. Ini ulangan aja ni, masing-masing dah ingat rasanya. Ya, dah tahu dah pun ya. Okey, jadi huruf-hurufnya seperti yang kamu lihat ni lah ya. Okey ya, sehinggalah nya ya. Okey. Seterusnya, jadi inilah huruf-huruf Rumi. Huruf Rumi ada sebanyak 26 huruf ya. Ustazah nak share kat sini, nak kongsi. Okey ya. Baik, kenapa agaknya Ustazah gunakan warna yang berbeza? Ya, kenapa Ustazah gunakan warna yang berbeza? Ada warna merah jambu ni, ada warna kuning. Ya, yang warna merah jambu ni ialah huruf vokal, manakala selebihnya yang kuning ini ialah huruf konsonan. Okey. Baik, seterusnya ini pula ialah huruf-huruf jawi. Kalau tadi Rumi ada 26, jawi ada 37, ada lebih lagi. Okey. Untuk jawi, kalau kamu lihat ni ada 3 warna. Yang pertamanya warna merah jambu ni. Yang keduanya warna kuning dan seterusnya ada warna biru. Okey, jadi ini semua mewakili yang merah jambu ni ialah huruf vokal, yang kuning ni ialah huruf konsonan, manakala yang biru ini ialah huruf digraf. Nanti Ustazah akan jelaskan dengan lebih lanjut lah ya. Okey, seterusnya padanan huruf. Sebelum kita nak tahu, kita dah kenal huruf tunggal. Jadi kita nak kena tahulah apakah padanan-padanan huruf tunggal tersebut. Padanan Rumi dan Jawi lah ya. Contohnya huruf A, apa padanannya? Okey, jadi untuk itu kita ada 3 ya padanan huruf. Yang pertama vokal, kedua konsonan, ketiga hukum K, dan yang keempat ialah huruf digraf. Ya, jadi ada 4 komponen dalam huruf-huruf jawi tunggal tersebut.
tersebut. Okey, kita lihat satu persatu. Baik, di sini. Ini ialah padanan huruf Jawi. Ya, ada warna merah jambu, ada warna jingga ataupun oren ya. Apakah fungsi-fungsinya? Okey, kita perhati sama-sama. Okey, cuba lihat anak panah ni. Anak panah ni menunjukkan huruf-huruf dalam kotak yang berwarna jingga ataupun oren. Jadi ini ialah huruf-huruf vokal. Ya, huruf-huruf vokal. Perhati Ustazah tulis vokal di situ ya. Mana ada 5 huruf vokal ya dalam Jawi. Ya. Okey. Seterusnya yang ini ni. Ada kotak ni. Dia bergerak kotak tu ya. Okey. Bergerak bulatan bentuk persegi 4 tu. Okey. Ini ialah huruf apa agaknya? Yang banyak-banyak ni. Ini ialah huruf konsonan. Ya, konsonan ya. Ustazah ulang, ini ialah huruf konsonan ya. Okey, seterusnya kamu perhati yang ini, hukum K. Lihat ya. Kotak tu dia pergi pada K. K ni ada 2 ya. Untuk kita ruminya K, untuk Jawi ada 2. K ni boleh jadi huruf kaf, boleh jadi huruf qaf. Ya, boleh jadi kaf, boleh jadi qaf. Masa bila nak guna kaf, masa bila nak guna qaf, nanti ya, kena tunggulah sampai habis, barulah dapat ya. Okey, seterusnya yang terakhir digraf. Ini kotak kuning ni ataupun segi 4 kuning ni. Inilah 5 huruf digraf ya. Huruf digraf ni nak senang ingat, ruminya 2 huruf, Jawinya 1 huruf ya. Ruminya 2 huruf, Jawinya 1 huruf. Okey, contohnya NY. NY bunyinya ialah nya. Jadi hurufnya SY shin, NG huruf nga, KH huruf ha dan GH ialah huruf rin. Jadi itu ialah huruf-huruf digraf ya kita panggil ya. Jangan tak tahu pula lepas ni ya. Bila ustazah tanya ataupun ustaz tanya, dia dah tak tahu dah. Apa ya nama, ada Ustazah Rohayu sebut bagi ceramah hari tu. Tapi tak ingatlah ustazah apa namanya. Okey ya. Jadi itu 5 tadi tu ialah huruf-huruf digraf. Okey. Baik. Yang ini ustazah bawa laju je. Yang ni tadi huruf vokal. Vokal ni ruminya ada 5. Tetapi istimewanya Jawinya ada 3 sahaja. Okey, kamu lihat ya, huruf A ialah alif, I taling dan I ialah ya. Manakala O dan U ialah waw. Ya, jadi ustazah mudahkan lagi seperti ini. Untuk A ialah alif, I taling dan I ialah ya. Ya, manakala O dan U ialah waw. Maknanya 3 sahaja huruf vokal Jawinya. Ya, 3 sahaja vokal Jawinya. Manakala padanan konsonan ni banyak. Ya, ustazah lajukan sahaja sebab ini lebih kepada ulangan. Baik, cuba lihat pada yang ini huruf H ni. Pada huruf H ni kalau kamu perhati ada 2 ustazah ni kan. Satu yang bentuk begini dan satu lagi yang bentuk begini. Okey, untuk huruf Jawi tunggal yang betul ialah yang begini. Yang ini ialah salah. Maknanya bila katalah ustazah bagi soalan ataupun ustaz bagi soalan, ceraikan ataupun susun semula, jadi untuk tunggal ialah yang ini. Yang ini salah. Ya. Okey ya. Seterusnya huruf J. Okey. Baik. Untuk K ni tadi seperti yang ustazah maklumkan tadi, K ada 2. K ada 2. Kamu perhatikan, satu K untuk kaf, satu K untuk qaf. Baik, masa bila kita nak guna kaf ni? Okey, cuba lihat. Pada ataupun bila vokal awal kata. Vokal awal kata ni, inilah huruf K yang warna merah ni. Ya, nanti akan ustazah perincikanlah dalam tajuk hukum K. Kemudian kamu perhati satu lagi. Ini pun kaf juga ni. Ya, kaf juga. Tetapi dalam ejaan Jawi kita guna pakai yang ini. Yang ini tak boleh pakai kecuali kita mengeja perkataan serapan bahasa Arab yang memang ejaannya kaf begitu. Okey, ustazah bagi contoh. Nama orang Abdul Malik ataupun Asmaul Husna.
Ya, Al-Malikul Qudus. Jadi masa tu kita eja Malik, kita guna begini. Okey, contoh Ustazah. Tuliskan ya, mim alif lam kaf. Ya. Jangan pula kita eja mim alif lam kafnya begini. Ini salah. Ya, sebab kita ikut ejaan sumber. Ejaan sumber kita ialah memang perkataan asal bahasa Arab. Jadi kita tak ubah. Okey, jelas ya. Jadi lepas ni jangan salah eja. Jangan eja back pula kafnya yang ini ya. Eja perkataan kita guna yang ini. Okey, salah ya. Okey, itu kaf. Apa jadi dengan qaf pula? Okey, qaf kita guna untuk akhir kata. Yang ini awal, yang ini akhir kata. Okey, contoh. Ni yang kata akhir kata ni. Nampak ya? K yang di akhir. Ya. Tak apa, nanti Ustazah akan jelaskan dengan lebih terperinci. Okey, seterusnya padanannya L, M, N ya. Ini kena ingat ya, sebab kalau tak tahu padanan, macam mana kita nak menjawikan? Ya, macam mana kita nak mengeja? Macam mana kita nak membaca jawi? Okey, ini seterusnya. Okey, tak ada masalah ni, semua boleh ingat insya-Allah. Okey, kita pergi tajuk yang pertama, suku kata terbuka. Baik, yang ini penting ya, sebab apa Ustazah kata penting? Sebab dalam tajuk ini kita kena kenal pasti apabila perkataan tu pola A, yang mana hujungnya berakhir dengan A, contohnya buka, ya, lada. Jadi apa kedudukan alifnya? Adakah kita akan kekalkan atau adakah kita akan gugurkan? Baik, sebelum tu kita tengok. Ini ialah suku kata terbuka ya. Suku kata terbuka ni maksudnya konsonan campur dengan vokal. Jadi terjadilah suku kata terbuka. Contohnya da, du, do, di ya. Ini ya suku kata terbuka. Okey. Baik. Kaedah yang pertama dalam suku kata terbuka ialah kaedah kita panggil kaedah derlong. Derlong. Dal, ro, lam, waw, nga. Kenapa dengan kaedah derlong ni? Okey, perkataan suku kata terbuka yang diakhiri dengan bunyi derlong ataupun dengan bunyi dal, ro, lam, waw, nga hendaklah dikekalkan. Ustazah gariskan. Hendaklah dikekalkan huruf alifnya. Okey, Ustazah bagi contoh. Ini. Jiwa. La. Ni ra. Ni yang Ustazah kata berakhir dengan suku kata dar, lo, lam, waw, nga. Ni da. Okey, apa jadi? Kena kekalkan. A ni kan alif ya. A ni kan alif. Jadi alif tu kita kekalkan. Singa, lada. Tak adalah kita eja lada, lam, alif, dal saja. Okey, bara, ya, bola, jiwa dan macam-macam contoh lagi. Ya, asalkan berakhir dengan dal, ro, lam, waw, nga. Maknanya kita hidupkan alifnya. Hidupkan alifnya begitu ya. Okey, ini yang pertama. Okey, apa jadi dengan huruf selebihnya? Okey, manakala huruf lain ya yang selain dal, ro, lam, waw, nga 5 huruf sebentar tadi. Okey, kaedahnya ialah ya, hendaklah digugurkan alif. Yang tadi dikekalkan, yang ini dia kata kena gugur dengan syarat pola AA. Apa dia pola AA ni? Ustazah ni pelik-pelik bunyinya ya. Jadi apa pola AA ni agaknya ya? Baik, sebelum tu hurufnya ni kalau kita nak mudah ingat, betapa segannya Cik Jam. Ya, betapa segannya Cik Jam. Itu singkatan nak bagi kita mudah ingat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pola AA. AA ni apa? Okey, Ustazah jelaskan ya. Okey, inilah pola AA. Ra, ga, ba, pa. Ini pola AA. Kalau katalah Ustazah bagi contoh. Ratu. Ratu. Jadi ini kita panggil pola apa? Ini pola ra, pola A, U. Pola A, U. Jadi yang ini tadi, Ustazah ulang, yang ini terguna pakai apabila dia pola AA sahaja. Maka kena gugur alifnya. Okey? Jadi ini semua AA lah ni. Ha, ba, semua AA. Tak ada yang
AU ataupun AI. Apa contoh AI? Ragi. Contohnya ragi. Maknanya kalau ragi dia dah jadi pola AI. Ya. Okey, itu yang dimaksudkan pola AA. Jadi apa jadi? Kita gugurkan alif. Gugurkan alif. Gugurkan alif ya. Okey, maka jadilah dia ga sahaja, raga. Tak adalah kita eja ra alif, ga alif, tu salah. Bapa, ba alif, pa saja. Jangan kita tambah ba alif, pa alif, tu salah. Okey ya. Jadi jelas ya. Dan contoh-contoh lain, baka, baja, sama, ya, saya, dan semualah ya. Ya. Okey. Yang ini tanya, yang ini baja, ni jim sahaja ya. Baca, ba alif, ca. Kita tak jumpa ba alif, ca, alif ya. Tapi ada kekecualiannya. Apa kecualiannya? Okey, jika dia menerima imbuhan selepas huruf akhir, macam ni kan, kita ada imbuhannya. Kita ada imbuhan kan. Kita ada imbuhan i. Apa jadi? Kita hidupkan alifnya semula. Macam tadilah Ustazah cakap. Baca patutnya ba alif, Ustazah tulis sikit kat sini, ba alif, ca kan. Kenapa? Sebab dia kita kena gugurkan alif. Tetapi kalau Ustazah beri imbuhan i ke an ke, kita hidupkan ba alif ya, ca alif, baca an, hamzah nun, contoh ya. Yang ini bacai, bacaan. Jadi nampak ya, Ustazah hidupkan alifnya. Okey, jadi inilah kekecualian yang Ustazah maksudkan tadi. Samalah yang ini, sama sin alif mim, tapi yang gandaan yang depan ni ada alif. Di mana? Eja mana min alif nun? Tapi sebab di mana-mana ada imbuhan di kat depan ni, Ustazah tambah alif. Okey. Begitu juga kalau partikel lah, ya, jagalah, ya. Okey, ya. Jadi jelas ya, jika menerima imbuhan, kita hidupkan semula alifnya. Okey, sambil-sambil tu anak-anak ya yang tak ada buku nota ni, catat ya. Sebab takut terlupa kalau tak bercatat. Okey, seterusnya, apa dia kekecualian yang kedua? Apabila dia serapan bahasa Inggeris. Ya. Sebab itu sebelum kita nak mengeja Jawi ataupun membaca Jawi, kita kena kenal pasti dulu. Ya, kena kenal pasti sumber perkataan tu. Sama ada dia bahasa Melayu jati ke, sama ada dia bahasa Inggeris ke, ataupun sama ada dia bahasa Arab. Sebab itu mempengaruhi sama ada kita nak ubah ejaan ke, kita nak kekalkan ke. Ya, kalau bahasa Arab ni memang majoriti perkataannya kita kena kekalkan. Ya. Okey, jadi bahasa serapan bahasa Inggeris, papa. Ni memang bahasa Inggeris lah. Ya, jadi kita tetap kekalkan alifnya. Mama, kita kekalkan alifnya. Data, ya. Data, kita kekalkan. Biodata. Fasa, bahasa Inggerisnya apa? Face. Frasa, phrase, ya, dalam bahasa Inggeris. Jadi kita kekalkan. Ya, kita kekalkan alif di belakang ni. Okey, jelas ya. Itu untuk suku kata terbuka. Baik, yang di sini Ustazah nak kongsi sebab Ustazah melihat ya ada berlaku beberapa kesilapan ya. Anak murid Ustazah sendiri pun ya kadang buat silap. Ya, okey, baik. Lam alif, macam mana kita nak sambung? Okey, bila di awal dia bentuknya begini. Apabila dia tunggal, okey, contohnya perkataan bola. Ya, contohnya perkataan, okey, Ustazah tulis kat sini, lah. Ya. Okey. Jadi la di sini kira tunggal, kita kena buat la macam ni ya. Contoh Ustazah ejakan. Bawau. Okey. Lam alif. Jangan kita eja lam alif begini. Okey, ini salah. Okey, ini kita guna ya, yang ini kita guna apabila okey dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Okey, contohnya ba, ya, bila, ba, ya, lam alif, bila. Sila, sin, ya, lam alif. Maknanya apabila bersambung dengan huruf sebelum, barulah bentuknya jadi
gini. Kalau tidak dia kena tunggal begini. Jelas ya? Apa lagi? Labu pun macam ni. Lam alif bawah. Yang ini anak-anak kena betul tulis ya. Jangan tersilap guna lam alif. Okey? Baik. Tajuk seterusnya suku kata tertutup. Suku kata tertutup ni pun penting ya sebab kita nak kenal pasti masa bila kita nak gugur alif, masa bila kita nak kekalkan. Okey, kita lihat ya. Padanan Rumi Jawi suku kata tertutup pola A. Pola A juga ya. Okey, contohnya jab. Kalau kita tengok ikut padanan, kita padankan satu-satu. J, jim, A alif, G, ga. Tetapi kenapa bila Ustazah Eja, jim ga saja? Ya, sama juga contoh ni. Dal alif sin ataupun DAS. Kita padankan satu persatu. D, A alif, S sin ya. Tetapi bila ejaan, Ustazah kena eja dah saja. Kenapa? Sebab ini. Ya. Apabila kita jumpa suku kata tertutup, tertutup tu maksudnya ni konsonan, vokal tengah-tengah, lepas tu konsonan semula. Ini yang kata tertutup. Kalau terbuka, konsonan vokal saja. Contohnya B, Eba. Yang ini cikgu bahasa Melayu kot selalu ajar kan. Ingat ke tak ingat lagi? Okey ya, sebab bahasa Melayu dan Jawi ni ialah yang tak dapat dipisahkan. Ya, makna dua perkara, dua benda, dua komponen yang tak dapat dipisahkan ya, bahasa Melayu dan juga Jawi ni ya. Dia memang tak berbeza pun ya. Okey, baik. Jadi kita gugurkan alif. Kita gugurkan. Kita buang macam ni. Okey, alif pun kita buang. Jadilah dia beginilah ejaannya. Jelas ya? Contoh lain apa? Van, V-A-N. Ustazah bagi contoh V-A-N. Jadi macam mana kita nak eja? Va, alif nun ke? Kita buang alifnya. Kita gugurkan alifnya. Jadi waw, nun sahaja. Okey, bagus. Okey, ini contoh-contoh lain. Dia terguna pakai apabila ni sahaja melibatkan huruf A di tengah ya. Huruf vokal A. Dal, nun, contohnya tandan, apa lagi? Ban. Contohnya serban, banun sahaja ya. Okey. Tetapi bila dia U, O ataupun I, kita kekalkan. Dun, dal, waw, nun. Apa lagi? Bon, ba, waw, nun. Lagi apa? Tin, ta, ya, nun. Kita kekalkan. Ya. Dia terjadi pada huruf alif sahaja. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Okey, ini contoh-contoh lain ya. Rapat, ro, alif, patah. Ni kita gugurkan. Ya. Okey, yang suku kata tertutup je kita gugurkan. Ini kita gugurkan A-nya? Tidak, sebab yang tertutup yang hujung ni yang hun. Ya. Okey, yang ini tunda, kita kekalkan juga. Okey, calon pun lon kita kekalkan. Ni pun sama ya. Jadi kita guna pakai yang ini ya. Okey, seterusnya. Yang ini pun sama. Yang ini kita gugurkan. Galas, ga alif lam sin sahaja. Ya, bilas baya lam sin. Okey, kita teruskan. Okey, apa lagi kekecualian pada ejaan tradisi? Dan ni kita hidupkan. Sebab apa? Sebab dia ejaan tradisi. Sama seperti contoh-contoh lain. Ejaan tradisi ada berapa? Ada dalam berapa puluh? Ingat balik pelajaran tahun 4 kalau tak silap Ustazah. Ya, okey, cuba ingat balik. Contohnya apa? Ini, itu, kan? Banyak lagi. Okey, jadi kecuali perkataan dan sepatutnya kita buangkan. Sebab apa? D-A-N. Tetapi sebab dia kata tradisi, kita tak gugur. Okey, seterusnya perkataan berawalan huruf waw. Ya. Wang, wap, wan. Kaedahnya hendaklah dieja dengan mengekalkan huruf alif. Kalau ada perkataan waw, perkataan bermula dengan waw,
ataupun W. Kamu tak faham pula. Wow Ustazah. Okey, ruminya W. Ya, wang, wap, wow, kita kekalkan huruf alifnya. Okey. Seterusnya, hukum kaf dan ga. Hukum kaf dengan ga ni pun kita kena tahu supaya kita nak buang ke nak letak alif. Ya. Okey, baik. Hukum ka ga ni, okey, yang berakhir dengan bunyi kaf ataupun yang berakhir dengan kaf dan ga ni pada suku kata terbuka. Suku kata terbuka hendaklah digugurkan huruf alifnya. Okey, contohnya perkataan reka. Ya. Ini yang Ustazah kata suku kata terbuka. Terbuka A. Ni A ni. Berakhir dengan A ni. Jadi kafnya kita gugurkan, gugurkan. Alifnya kita gugurkan. Roya kaf sahaja. Tak ada roya kaf alif. Sama juga dengan anika. Alif nun ya kaf. Bukan alif nun ya kaf alif. Ga pula. Contohnya tiga. Tak adalah kita eja ta ya ga alif. Tiba-tiba kita bubuh alif. Salah ya. Okey. Jadi jelas ya untuk kaga ni kena gugurkan alif apabila dia suku kata terbuka. Inilah yang dikatakan suku kata terbuka. Tiga, reka, anika, tangga, rongga, ya, geliga. Tak kira lah dia berapa suku kata. Dua ke, macam reka ni dua suku kata. Reka. Kalau geliga, tiga suku kata. Geliga. Pun sama kaedahnya. Kita gugurkan alif. Okey, itu hukum kaga. Tetapi ada kecualinya. Kecuali masa bila? Apabila dia nama tempat. Nama tempat kita hidupkan alifnya. Jengka, Sri Lanka, Amerika, ya. Kamu lihat ni. Ustazah yang tulisan kuning ni Ustazah kekalkan alifnya. Okey. Ya, mudah-mudahan setakat ni dah jelas ya. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, seterusnya ada lagi kecuali. Ya. Kecuali dia bahasa Inggeris. Ya, sebab tu Ustazah berpegang tadi, kamu kena pegang satu perkara, tengok sumber. Sumber bahasa tu ada 3. Sama ada dia bahasa Melayu jati, bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Sebab ia mempengaruhi cara kamu nak mengeja ataupun cara kamu nak menyambung huruf. Okey, baik. Yang ini perkataan bahasa Inggeris, kita hidupkan juga alifnya. Nautika, exotica memang asal-asal kita pinjam ni bahasa Inggeris ni. Liga, liga bahasa Inggerisnya apa? League. L-E-G-U-E kan asal bahasa Inggerisnya. Bila kita melayukan disebut liga. Ya, jangan kata pula Ustazah kita biasa guna bahasa Melayu. Memang kita biasa guna. Tapi asal usul perkataan itu ialah kita pinjam ataupun kita serap daripada bahasa Inggeris. Jadi itulah ya kekecualian kita hidupkan. Ya, jangan kita eja liga lam yaga saja. Tu salah ya. Kalau 3 tak apa sebab itu memang bahasa Melayu jati. Okey, seterusnya kecuali i pepet. Kecuali yang sebelumnya ada i pepet. Baik, i pepet dan i taling ni nanti Ustazah akan jelaskan lagi lah secara terperinci. Okey, inilah yang dikata i pepet ni. Teka, lega. Yang kita tak eja taya, makna i-nya kita seolah-olah kita gugurkan. Ya, teka, lega. Ya, ini ejaan dia. Ya, jadi apabila i pepet, kita hidupkan semula. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, tajuk berikutnya, hukum 3 suku kata atau lebih. 3 suku kata ni maksudnya macam mana? Macam mana agaknya 3 suku kata tu? Okey, baik. 3 suku kata tu maksudnya, ya, kamu lihat ni, Ustazah bagi contoh. Bahagia. Ba ni suku kata pertama, ha suku kata kedua, gia suku kata ketiga. Sama juga dengan pa, du, ka. Itu yang Ustazah kata, apa tadi? 3 suku kata. Okey. Jadi ni,
Okey, baik. Apa berlaku? Cara mengeja perkataan 3 suku kata atau lebih ialah menggugurkan alif. Menggugurkan alif pada suku kata pertama. Gugur alif pada suku kata pertama. Mana suku kata pertama? Yang inilah. Okey. Lagi? Pa. Lagi yang Ustazah warnakan kuning. Okey, jadi gugur alif, kita pangkas siap-siap. Gugur alif ni. Okey, apa jadi? Itulah jadinya ya. Bahagia, tak adalah kita eja ba alif, ba, ha alif, ha, ga ya alif. Paduka, pa dal waw, kaf. Bukannya pa alif, ya. Tu salah. Okey, kamu tengok ga dekat sini, kaf dekat sini. Dia tak ada alif kan? Sebab apa? Kita guna pakai yang baru kita belajar apa tadi? Hukum ta dan juga hukum ga. Kita gugur alifnya. Jadilah dia ini ejaan paduka. Okey. Dan satu lagi contoh ialah nahoda. Ni kena jelas ya. Bukannya nak hoda ya. Kamu kena tahu juga ni ya. Ya, ini bahasa Melayu ni. Nahoda. Ya, nahoda. Bukannya nak hoda. Okey, baik ya. Jadi ni ya, nun sahaja. Bukannya nun alif, hawahu dan alif da ya. Okey. Baik. Ada kekecualian. Sekiranya bermula dengan sekiranya suku kata kedua. Suku kata kedua pula yang ini. Bermula dengan waw ataupun ya. Okey, ya, tidak dibaca dengan vokal. Okey, contohnya sini. Okay, ini suku kata pertama, ini suku kata kedua, 3. Ini ada 4 suku kata. Lepas tu salah kata tadi, 1 atau 3 ataupun lebih. Okey, ini 3, ini 4. Okey, yang dikatakan bermula dengan waw. Inilah suku kata kedua. Inilah waw ni. Ya, jadi kita tak letak alif. Ya. Okey, ni satu lagi. Okey, jelas ya? Itu kekecualian. Ada lagi kecuali. Apabila bahasa Inggeris pun kita tak usik. Ya, sepatutnya tadi kita gugur alif kan? Tapi sebab bahasa Inggeris kita hidupkan alifnya. Ma, mim alif, radio, ra, ro alif, fanatik, fa alif. Syaratnya apa? Bahasa Inggeris. Nampak tak di situ? Daripada contoh-contoh yang lepas-lepas pun Ustazah kata kalau bahasa Inggeris ni kita kena kekalkan. Ya. Okey. Seterusnya, perkataan 3 suku kata berawalan waw. Berawalan waw ataupun double u. Okey, apa contohnya? Wanita. W-A-N-I ni T-A-T-A. Apa jadi? Bila kita terima imbuhan, yang ini imbuhan kan ke dengan an. Imbuhan awal dan akhir ni. Kewanitaan, bila dia berimbuhan, kita hidupkan alif. Nampak tak Ustazah warnakan putih ni? Kita hidupkan. Sedangkan bila dia tak ada apa-apa imbuhan, tak ada alif. Nampak tak? Tak ada alif kan kat sini kan? Ya, dia tak ada alif pun kat sini. Tetapi bila terima imbuhan, kita kena hidupkan alifnya. Okey. Sama dengan perkataan apa ni bunyinya ni? Peliklah Ustazah, apa bunyinya ni? Tak cukup. Tak cukup ya. Wacana. Jangan sebut baca wacan ya. Ini ialah wacana. Okey. Jadi wa di sini kita tak ada pun alif kan. Tetapi bila dia menerima imbuhan, diwacanakan, imbuhan di dan juga imbuhan kan. Okey. Maka kita hidupkan alif. Ya. Dan satu lagi, kamu lihat kat sini dia tak ada alif kan? Lepas nun ni, wacana ni, sebab tu kamu mungkin boleh terbaca wacan. Dia tak ada alif. Kenapa Ustazah tambah alif kat sini? Sebab dia ada imbuhan. Jadi kita
Kita tambah alif kat sini. Kalau kita tak tambah mungkin dia akan bunyi diwacankan. Ya, diwacankan. Tetapi bila Ustazah letak alif kat sini, hidupkan alif, dia jadi bunyi diwacanakan. Jelas ya? Itu ya. Mudah saja sebenarnya, jangan risau ya. Kalau kamu biasa guna ya, kamu dapat catat apa yang Ustazah terangkan ni dan kamu fokus, insya-Allah tak ada masalah dah lepas ni nak menulis dan membaca jawi. Okey. Seterusnya, ipepet dan italing. Ini pun pelajaran sekolah rendah ni, tapi kalau kita tak mahir, takut tersilap nanti masa kita mengeja ya ataupun menyambung huruf. Okey, ipepet. Apa ipepet? Nak senang ingat, inilah ipepet. Cuba tengok sini. Simbol apa ni? Sedih. Ya. Simbol sedih, berduka. Gundah gulana. Italing simbolnya senyum. Okey, ipepet, sifir dia ialah gugur i. I ni ialah huruf ya. Jadi kita gugurkan ya. Itu ipepet. Manakala italing tu simbolnya senyum, hidup i-nya dan hidup ya-nya. Okey, contohnya Ustazah bagi perkataan keledek. Keledek. Kita tak baca keledek. Betul tak? Ya. Sebab ini kata jati Melayu kita ya. Kita tak baca dia keledek, tetapi kita baca keledek. Cuba tengok betul-betul. Ke. Kita macam masam je kan. Ke. Bunyi sedih je. Ke. Cuba kita sebut le. Kita senyum kan. Le. Tu Ustazah kata. Italing ni kita senyum. Ipepet ni kita masam. Le. Automatik muka kita muka senyum. Dek. Ke. Muka masam je. Okey ya. Jadi di sini kamu lihat Ustazah terus pangkah yang i pepet tadi. Okey, yang warna biru i pepet, manakala yang warna hijau ialah i taling. Jadi macam mana kita nak menjawikan? Nak menjawikan kena guna sifat ni lah, kita gugurkan i-nya tadi. Jadilah begini ya. Tak adalah kita eja kaf ya, lam ya, dal ya, qaf. Manakala i pepet ni tadi ya, i taling ni tadi, ni yang warna merah ni kita hidupkan. Okey, jelas ya? Baik. Ya. Okey, contoh lain. Contoh lain Ustazah bagi lagi contoh. Nenek. Nenek. Yang ini dua-dua ialah i taling. I yang pertama pun i taling, i yang kedua pun i taling. Okey, macam mana cara nak menjawikan? Kita hidupkan ya-nya. Ya. Nun ya, qaf. Okey. Contoh lain kat sini, ni beli, negeri, semua pepet ni. Ne pepet, ge pun pepet. Ya, jadi kita buang ataupun kita gugurkan i-nya ataupun ya-nya. Okey, contoh lain untuk italing le, sen, ya, lam ya, sin ya, nun. Yang ini Allah. Nenek lah pula ya, cerek. Ya, cerek. Caya, roya, qaf. Ya. Okey, yang ini contoh-contoh lain ya. Nampak di sini ya. Ustazah pangkah terus ya. Nak bagi kamu lebih jelas. Untuk i pepet kita buang terus. Contohnya apa? Tebu, ta, ba, wow. Kan kita tak ada letak i pun kat situ. Okey. Peti, pa, ta, ya terus. Ya. Ejaan peti. Okey, jadi jelas ya. Okey, manakala untuk yang ini i taling pula kita hidupkan. Contohnya desa. Ni ya-nya kita hidupkan. Ya, apa lagi? Teko, ta, ya, kaf, wow. Kita hidupkan. Okey, jadi itu ya. Cara mengeja i pepet dan juga i taling. Ya, mudah sebenarnya kan anak-anak kan. Okey, seterusnya. Ini contoh-contoh lain. Lebih, ya, ni i pepet. Jemu, cepat, benar, terung, ya, lepak, hebat ni semua i taling. Ni taling, ini i pepet.
Ya, senang nak ingat dia macam ni senyum. Ni masam. Okey, seterusnya hukum K. Yang ini tadi Ustazah kata masa bila nak guna kaf, masa bila nak guna qaf. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama ialah perkataan suku kata tertutup, kata jati Melayu. Tengok Ustazah merahkan. Kata jati Melayu hendaklah ditulis dengan huruf qaf. Ya, asal dia kata jati Melayu dan dia terletak di akhir. Okey, terletak di akhir maka kita guna qaf. Ini yang Ustazah kata akhir, bukan kedudukannya akhir. Maksudnya dia di akhir suku kata. Ya, di akhir suku kata, tak kira dah suku kata pertama ataupun suku kata kedua. Okey. Contoh macam ni kan, ni suku kata pertama, ini suku kata kedua. Yang ini tetap akhir, nampak kan? Yang ini Ustazah ni kan depan ni suku kata pertama. Tak kisah dia suku kata pertama ke kedua, asalkan dia akhir. Macam ni laksa, K-nya akhir. Cikgu, K-nya pun akhir ni. Kan? Periksa, ni lagi ada 3. 1, 2, 3. Oleh kerana pada perkataan rek ni tadi, K-nya di hujung, jadi kita tetap guna huruf qaf. Ya. Okey, yang ini memang jelas lah, memang dekat belakang kan, senang kita nak ubah ya. Bentuk syaratnya apa? Kata jati Melayu. Sebab bila bahasa Inggeris kaedahnya berbeza, kaedahnya lah lain. Okey. Cuba tengok pokok. Pokok ada 2 K kat sini. Kenapa yang satu ni kaf, yang satu ni qaf? Okey, yang satu kita dah dapat jawapannya sebab dia akhir. Yang ini Ustazah, yang ini bila di awal dalam suku kata tu dia ialah kaf. Ya, jadi jangan keliru. Ya, okey, tak apa, nanti Ustazah akan lebih perincikan lagi. Okey, yang ini pula bahasa Inggeris. Jumpa je perkataan bahasa asal-usulnya bahasa Inggeris kita guna kaf. Okey, contohnya kaktus, takraw. Takraw bahasa Inggeris je Ustazah? Ya, kita pinjam bahasa Inggeris. Okey, coklat, doktor, rekrut, taktik, klinik. Semua tu perkataan serapan bahasa Inggeris. Jadi yang ini tak payah fikir dah. Dia di tengah ke, kat depan ke, macam ni kat depan kan? Yang ni kat depan, ni kat akhir. Kalau bahasa Melayu, akhir kita guna qaf. Bila bahasa Inggeris keadaannya berbeza, kita tetap guna kaf. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Okey, untuk lebih jelas, ni beberapa perkataan Ustazah bagi. Okey, contohnya, ni kami. Ni kaf lah, dia dah bagi jawapan. Yang ini, dia dah bagi jawapan juga kaf. Okey, kayu, kaf juga. Paku, kaf juga. Sebab apa? Bukan qaf ya, sebab ni maksud Ustazah kena tahu suku katanya ada berapa. Okey, suku kata ada 2. Suku kata kedua ni kaf K-nya ni di depan ke belakang? Depan kan? Bila depan kita guna kaf. Tak apa, nanti Ustazah jelaskan lagi. Okey, kita pergi tengok perkataan makan. Ada 2 suku kata. Makan. Okey, kan ni K-nya duduk di mana? Di hujung ke? Di awal kan? Di awal kita guna kaf. Okey. Laksa. 2 suku kata. Okey, K-nya letak di mana? Pada lak tu. Di akhir. Bila di akhir, kita guna kaf ke qaf? Qaf. Alhamdulillah, dah mula nampak dah kan, senang ke susah? Senang je sebenarnya. Okey, yang ini. Yang ini senang lah. Dah memang nampak dah dekat hujung kan? Okey, paksa. Dia suku kata pertama ni. Suku kata pertama. Tetapi duduknya di mana? Akhir. Di akhir. Kita guna qaf. Okey, yang ini dah tahu dah. Yang ini pun senang. Yang ini dah tahu dah sebab dia depan. Guna kaf. Yang ini pun sama, kita guna kaf. Yang ini untuk kata jati Melayu. Kena ingat syaratnya. Kata jati Melayu. Kalau bahasa Inggeris, automatic huruf kaf. Ya. Okey, contoh lain.
Banyak Ustazah bagi contoh ni ha. Sorry. Dia pada kop ni. Okey, kapur. Layak. Sulaiman tu Atika Syamini ya. Okey, songkok. Ada dua ni, okey. Macam mana agaknya? Yang ini kita guna kaf sebab dia mula-mula. Yang ini kita guna qaf sebab dia di akhir. Okey, nak lagi jelas? Okey. Nak lagi jelas saya bagi begini. Kena kecil sikit kot. Sekejap ya. Saya tukar pen. Okey, contoh tak cantik lah sebab guna ni kan Ustazah tak guna huyon, tak mahir lagi guna huyon. Okey, pok. Okey, ini suku kata pertama. Okey, ini suku kata kedua. Okey, dalam suku kata kedua ni kita ada huruf 2K. Kita tak kira lah suku kata pertama ke kedua ke, kita lihat K tu di mana. Okey, dalam suku kata kedua ni, yang satu K-nya di depan. Ataupun di mula-mula. Yang satu K-nya di belakang. Jadi di sini, K yang ini ialah apa? K yang akhir ni, dah tahu dah kan? Qaf. Yang ini senang Ustazah, yang ini ni. Ini kita kira depan. Bila depan, kita guna kaf. Jadi ejaan pokok, pawau. Dia kecil tak nampak sangat. Pawau. Kaf, waw. Qaf. Nampak ya? Okey. Jadi ni tadi Ustazah kata dua suku kata. Ni suku kata pertama. Ni suku kata kedua. Sebab ini di depan, ini di belakang tak ada masalah. Yang depan ni yang mengelirukan. Mengelirukan kita. Betul tak? Okey. Contoh lain, katalah Ustazah bagi perkataan, mana pula mouse-nya? Okey, cikgu. C-I-K. Cikgu. Cantiknya lah tulisan Ustazah ni ya bila pakai mouse ni. Okey, dua suku kata. Satu, ni dua. Okey, kita tengok K-nya ni kat mana. K-nya pada suku kata pertama. Tengok pula di mana kedudukan K tu. Dah betul lah suku kata pertama. Tengok kat mana kedudukannya. Kedudukannya pada akhir. Akhir suku kata pertama. Jadi kita guna apa kat sini? Qaf. Bagus. Maka jadilah ejaannya cikgu. Caya qaf ga waw. Ya. Caya qaf ga waw. Ya. Jadi inilah tadi qafnya kat sini ya. Okey. Alhamdulillah bertambah jelas kan ya? Okey. Ada lagi contoh? Okey, kocek. K-O-C-E-K. Ya, kocek. Dua suku kata. Ni ada yang pertama, ni yang kedua. Ada dua ni. Okey. So, macam mana? K yang pertama ialah kaf. Ya. Dan K yang akhir ni ialah, yang ni senang. Qaf. Bagus. Kaf waw caya qaf. Okey. Kita tengok contoh. Ya. Ini Ustazah tunjukkan kepada kamu ialah teknik pelangi. Dan jadi cara nak kenal ialah kita letak dulu padanan huruf ya. Secara satu padanan satu. K, kaf, O, waw ya dan seterusnya. Okey, nak lagi nampak jelas? Ini. Ustazah letak ini untuk murid pemulihan. Ustazah letak macam ni. Ya, supaya dia lebih nampak lagi jelas, lagi mudah. Satu-satu. Ya. Okey. Jadi ni Ustazah panggil ialah kaedah pelangi. Okey. Jadi nampak tak di sini? Okey, Ustazah guna highlighter. Sekejap ya, Ustazah tukar highlighter. Okey. Jadi nampak tak di sini? Inilah huruf K dan satu lagi huruf K kat sini. Ya, dua suku kata. Suku kata pertama ko. Suku kata kedua ialah cik. Jadi kaf di sini, K di sini dia yang mula-mula.
So dia ialah kaf. Manakala K yang kedua yang hujung ni dia dalam suku kata ni tapi dia akhir. Dia jadi huruf qaf. Okey. Jadi Ustazah harap ya ini lagi memudahkan kamu ya. Okey, insya-Allah boleh semua. Ya murid-murid SMK, pelajar-pelajar SMK Bandar Tasik Puteri hebat-hebat ya insya-Allah. Okey, seterusnya huruf digraf. Okey, digraf ni apa? Okey, Ustazah bagi satu contoh. Perkataan bunga. Perkataan bunga. Okey, ada dua suku kata. Perkataan bunga ni kalau kita padanan satu persatu dia akan jadi begini, betul tak? Ba, waw. Ni N kan? N di sini ialah nun. G di sini ialah ga. A di sini ialah alif. Betul kan? Tetapi di sini, cuba tengok. Di sinilah dia main peranan ya. Inilah yang dikatakan tadi Ustazah kata huruf digraf ruminya 2, jawinya 1. Ruminya 2, jawinya 1. Inilah yang Ustazah kata ruminya 2 ni tadi, NG. Tetapi hurufnya ialah 1 iaitu huruf nga. Okey, jadi mana yang betul? Yang inilah yang betul ya, yang berwarna kuning merah. Okey, untuk lebih jelas, ini ada 5 huruf digraf. Okey, Ustazah lajukan. Ya, jadi itu 5 huruf digraf. Ha, shin, rin, nga dan juga nya. Okey. Ini contoh lain ya. Perkataan nyamuk ya. Perkataan khemah ya, ini contoh-contoh ya. Okey, ghazal ya, perkataan bawang, NG tu ya. Okey. Baik. Contoh kita nak ajar perkataan sunyi. Ya, sunyi. Okey. Di sini ada 5 huruf untuk rumi SUNYI, tetapi dalam jawi ada berapa? Ya, ada 1 je hurufnya iaitu huruf nya. Okey, kita lihat. Okey, yang ini Ustazah namakan teknik ranting ya, dia menjala. Ranting ya, yang tadi pelangi. Yang ini teknik ranting. Jadi teknik ranting ni kita pergi satu persatu. Okey, suku kata pertama sin waw su. Suku kata kedua nyanyi, maka jadilah dia ejaan sunyi. Okey. Satu lagi contoh Ustazah bagi sotong. Sotong ya. Okey, pun sama. Ya, pun sama. Huruf NG di situ ialah huruf nga. Ya, kita guna teknik sama, teknik ranting. Okey, cuba lihat. Itulah dia ya. Ejaan sotong ya. So tak ada masalah rasanya untuk hukum digraf ya. Okey, seterusnya vokal awal kata. Apa dia vokal awal kata ni? Bukan tadi kita dah belajar ke Ustazah vokal. Tadi vokal saja. Yang ini vokal awal kata. Apa dia vokal awal kata? Okey, kita tengok ni. Sebelum tu Ustazah tunjukkan dulu. Ini ialah padanan vokal rumi kepada jawi. Ni yang asas tadilah, yang mula-mula tadi Ustazah tayangkan. A, alif, I, taling dengan I ialah ya, O dan U ialah waw. Tapi ini vokal. Ini vokal jawi je. Vokal awal kata tu apa dia? Okey, ni yang tadi. Okey, vokal awal kata, ini tak ada apa-apa ya. Ini contoh ya, contoh padanan satu dengan satu huruf vokal. Okey. Ustazah lajukan, masih guna teknik pelangi. Okey, inilah yang Ustazah kata vokal awal kata. Nampak tak beza? Yang ini vokal saja, yang nombor 1 ni. Ini kita panggil vokal. Dan yang nombor 2 ni ialah vokal awal kata. Cuba tengok bezanya. Yang ini ada 3. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. A alif, I pepet alif, I taling dan I ialah sama. Alif ya. Manakala O dan U ialah alif waw. Ini yang dikatakan vokal awal kata. Apa contohnya? Okey, Ustazah tunjukkan contohnya. Ini Sefir nak kena ingat. Sefir vokal awal kata ni. Okey. Dan ini ialah contoh-contohnya. Inilah yang dikatakan vokal awal kata. Maknanya
perkataan tu bermula dengan huruf vokal. Okey, contohnya perkataan api bermula dengan vokal A. Perkataan embun bermula dengan vokal I pepet. Perkataan ekor bermula dengan vokal I taling. Itik bermula dengan vokal I. Obor bermula dengan vokal O. Ubi bermula dengan vokal U. Inilah yang dikatakan vokal awal kata. Okey, dah boleh nampak di sini. Okey, contoh yang lain apa? Api, ayam, ayam, embun, emas. Kan? Emas, emak, ekor. Ekor, contoh lain apa? Ustazah pun dah tak dapat nak bagi contoh dah selain ekor. Okey, itik. Lagi apa? Isu, obor, selain obor, orang, ubi, selain ubi, ular. Itu contoh-contoh lain ya. Okey, baik. Sefirnya begini. Sefir kena ingat. Okey, sekarang kita guna A. Ya, Ustazah bulatkan di sini, kita guna vokal A. Okey, contohnya perkataan api. Ya, ada dua suku kata. Ustazah lajukan. Okey, A alif, P payah. Okey, maka jadilah dia begitu. Jadi jelas ya, ini yang katakan awal kata. Contoh untuk I pepet pula. Okey, ni untuk I pepet ya. Ustazah lajukan, biar kamu nampak. Okey, I pepet, nampak. Ya, I pepet ni dia bunyi alif kat sini. Ya, bunyi alif ni, nampak ni Ustazah bulatkan yang ni. Ya, embun. Ya. Kalau Ustazah tak letak alif ni agak-agak bunyinya apa? Mebun, ya, boleh jadi mebun, ya. Okey, seterusnya contoh lain, yang ini contoh huruf vokal I. I taling, yang tadi I pepet, ni I taling. Okey, vokal I taling. I taling, hurufnya I satu je ni. Satu kan? Tetapi jawinya dua huruf. Ya, ini yang dikata vokal awal kata. Ya, vokal untuk I taling, ya, huruf jawinya ada dua, alif ya. Okey, jadilah dia ekor. Kalaulah tak ada ya-nya, ataupun alif tak ada, dia bunyi apa agaknya? Yekor. Kan? Yekor, dia tak jadi bunyi ekor, dia jadi bunyi yekor, seolah-olah ada huruf Y. Kan? Okey, contoh seterusnya, lepas italing, I. Ya, vokal I. Itik. Ya, contoh Ustazah beri ialah perkataan itik. Okey. Baik, dalam perkataan itik, cuba lihat. Ada dua ni. Alif ya. Walaupun dia vokalnya satu je. Alif saja. I saja. Okey. Agaknya lah kalau tak ada ya-nya ni bunyi apa? Atik. Kan? Dah jadi pelik dah bunyinya. Atik. Jadi bila kita letak ya, dia bunyi I. Ya, itik. Okey, seterusnya O. Okey, obor ya. Ustazah beri contoh obor. Okey. Vokal O tetapi dalam jawinya alif waw. Obor. Agaknya kalau Ustazah buanglah alif ni kan, dia jadi apa? Wubur. Katalah kita guna pakai O ni waw. Dia jadi bunyi wubur agaknya. Dia tak jadi bunyi obor, dia jadi wubur. Ya, sebab itulah kita kena jelas penggunaan vokal awal kata. Okey, contoh seterusnya yang terakhir ialah U. Okey, perkataannya ialah ubi. Ya, perkataannya ialah ubi. Okey, sama juga satu vokal U tetapi dalam bahasa, dalam tulisan jawinya ada dua, iaitu alif, alif waw. Kalaulah Ustazah buang alif ni, dia mungkin jadi apa? Wubi. Ataupun Ustazah buang waw, abi jadinya. Dia jadi bunyi apa? Abi. Dia tak jadi bunyi ubi. Jadi itu ya penggunaan vokal awal kata. Okey.
Baik, yang ini Ustazah nak tekankan tentang huruf yang boleh bersambung dan tak boleh bersambung. Okey, kenapa Ustazah letak ni pangkah kat sini? Supaya selepas huruf tu kita tolak. Maknanya selepas ni ada berapa huruf ni, avu, zarzat ni, okey, kita kena tolak. Maknanya dia tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Sama ra ni pun ada kat sini, makanya ra pun tak boleh sambung. Bila kita nak sambung macam mana? Dia tetap kekal lah. Okey, tetap kekal ra alif. Okey, contoh lain ba alif. Sifirnya begitu. Kita tengok atasnya ada ke tak ada? Okey, ada alif. Alifnya selepasnya kita tolak siap-siap. Okey, ba dengan alif ni boleh sambung tak? Boleh. Sebab apa? Tak ada kat sini. Tak ada dalam abu zarzat ni. Jadi kita letak tanda sambung kat situ. Okey. Nampak ya? Okey, perkataan seterusnya rabu. Kita tolak siap-siap. Ada ra, kita letak pangkah siap-siap belakangnya. Alif pun ada, kita tolak siap-siap. Okey, ba dengan waw tak ada. Jadi kita letak tanda sambung. Okey, ra, alif, ba, kita boleh sambung jadi rabu. Jadi ini yang kita nak kena ingat ni. Abu zarzat ni huruf-huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf lain selepasnya. Okey? Okey, contoh lain batuk. Okey. Kita apa siap-siap? Ustazah merahkan siap-siap. Okey. Yang lain boleh sambung. Ba boleh sambung alif, ta boleh sambung dengan waw. Waw tak boleh sambung dengan qaf. Jadi itu sifirnya kan, cara kita nak menyambung huruf. Okey. Sama juga dengan perkataan sabun. Pertama sekali kita kenal, boleh ke tak boleh sambung dengan sesudahnya. Okey. Jadi rasanya alhamdulillah semua dah boleh ikut ni. Okey, yang ini sila. Yang ini Ustazah nak tekankan. Kita nak guna lam alif yang mana satu? Kita nak guna yang ini ke? Atau kita nak guna yang ini? Yang satu ke yang dua? Kita tengok. Kita tengok sila. Kita sambung. Sin, ya. Tak apa, bagi panjang sikit. Ya. Okey, lamnya sebab dia ada huruf sebelumnya ni kat sini. Jadi lamnya kita kena guna lam ini. Yang ini nombor satu. Jelas ya? Ini tadi Ustazah tekankan penggunaan lam alif ya. Okey. Satu contoh lagi berbeza dengan yang ini. Sebab dia tunggal, dia boleh berdiri sendiri, tak ada huruf sebelumnya kan ni. Mana ada huruf sebelumnya kan? Tak ada, so kita buat lam alif begini. Lam alif, ba, waw. Okey ya, nampak ya? Okey, seterusnya kita pergi sikit tajuk kata ganda. Apa dia kata ganda ni? Okey, kata ganda ada 3. Kata ganda penuh, berimbuhan dan berentak. Penuh bagaimana, berimbuhan bagaimana dan berentak tu bagaimana. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama ialah penuh. Okey, dituliskan menggunakan angka 2 Hindi. Ni untuk makluman kamu ya, ini ialah angka 2 Hindi, bukan bahasa Arab ya. Ini angka 2 Hindi. Okey, kalau pernomboran, nanti Ustazah akan jelaskan sikit ya. Kita tak guna yang ini, kita tak guna angka Hindi. Untuk penomboran dalam Jawi, kita guna yang seperti sedia ada. Nanti Ustazah akan jelaskan. Okey, baik. Kupu-kupu. Okey. Kita guna angka 2 ni apabila gandaan tu sama. Yang ini kupu, yang ini pun kupu. Kalau yang ini katalah kupuan. Bolehkah kita guna yang ini angka 2? Hukumnya tak boleh. Dia syaratnya sama. Kupu-kupu. Okey, contoh lain. Unit. Apa lagi? Bola. Okey kan? Okey. Ini penuh, tak ada masalah rasanya. Okey, untuk berimbuhan yang kita letak sempang apabila ada imbuhan. Jadi apa hukumnya? Kita letak sempang. Kenapa Ustazah kata berimbuhan ni? Inilah contohnya. Yang satu ni anak. Yang satu anaknya. Kan berbeza. Yang ini anak, yang ini anaknya. Jadi bila ada tambahannya di sini, jadi kita kena letak sempang.
Okey, jelas ya, ini yang berimbuhan. Contoh lain, bersama-sama. Bersama, yang satu lagi sama. Okey, ya, jadi nampak Ustazah letak sempat kat sini. Kemudian satu lagi Ustazah nak tegur, nak ingatkan kat sini. Tadi kita belajar ija sama sin alif mim. Sebab dia pola A. Ya, pola A. Jadi sama, tetapi sebab dia terima imbuhan apa? Ber kat sini, jadi kita hidupkan alifnya. Sin alif mim. Tapi yang sama yang kedua, kita tak ubah. Ya, bersama-sama. Yang ini kena ingat ni. Ya, okey. Seterusnya berentak. Berentak ni maksudnya apa? Yang memang lainlah bunyinya. Contoh, yang ini bunyi gerak. Yang satu lagi geri. Memang tak kenalah satu gerak, satu geri, dua-dua tak sama. Jadi konsepnya apa yang kita guna? Kita guna tanda sempang. Contoh lain, gotong royong. Yang satu gotong, yang satu royong. Jadi kita guna sempang. Okey, baik. Ada latihan. Okey, kita pilih mana satu yang betul. Ya. Okey. Hijau, biru ataupun kuning. Jadi kita lihat. Yang sini pun kita dah boleh tengok sebenarnya. Yang ini adik, yang ini beradik dah tak sama. Dah tentu-tentu ini tak boleh kan? Tinggal lagi dua. Semak pula. Yang ini adik-adik. Jadi jawapan yang betul ialah yang kuning. Okey. Seterusnya Panji. Ya. Panji. Tengok perkataannya. Ni Panji. Yang ini pun Panji. Sama je. So kalau sama je, kita guna angka 2 hindi. Dah tahu kan jawapannya kan? Dah tentu yang berwarna biru. Okey, seterusnya. Sambil-sambil ya, kita ulang balik takut terlupa. Bersama-sama. Yang ini tadi Ustazah dah terangkan dah. Ya. Bersama. Dah tentu lain-lain kan? Yang satu lagi sama. Okey, sekarang ada 2 jawapan. Yang ini salah dah. Ada 2 jawapan. Yang mana satu? Okey, baik. Tadi Ustazah pesan kita hidupkan semula alifnya. Jadi yang betul ialah yang berwarna hijau. Okey, baik, hukum Hamzah. Okey, hukum Hamzah ni kalau dulu ada banyak, sekarang tinggal 4 sahaja. Apa yang 4 tu? Okey, yang pertama Hamzah atas alif, Hamzah bawah alif, Hamzah rumah, ya ada rumah, dan juga Hamzah setara. Ni yang kata ni, atas alif. Ni alif, atasnya Hamzah. Yang ini Hamzah bawah alif, yang ini dia ada rumah, tengok rumah bawahnya tu. Dan yang ni setara. Setara ni maksudnya, okey ini garisan, dia setara. Contohnya, katalah Ustazah letak alif kat sini. Jadi dia setara. Ya. Ataupun Ustazah letak huruf ba kat sini. Jadi dia setara. Ya, itu yang dikatakan Hamzah setara. Okey, apa dia Hamzah atas alif ni? Apabila untuk akronim dan singkatan. Okey, akronim dan singkatan ni Ustazah akan sentuh sebentar lagi. Jadi untuk huruf A. Ini ejaannya alif ya. Okey, contohnya ni. Ini singkatan ahli mangku negara. AMN, ahli mangku negara. Jadi A di sini, inilah. Jadi hamzahnya atas alif untuk ejaan huruf A. Okey. Contoh lain MCA. Malayan Chinese Association. Ni A-nya di sini. Inilah A-nya kat ujung sini. Ya. Jadi kenapa eja A macam ni? Kerana untuk mengeja huruf A. Yang pertama. Seterusnya hamzah atas alif untuk perkataan bahasa Arab. Dieja ikut bahasa sumber. Bahasa sumber ni memang maknanya kita eja ikut yang kita memang itulah ejaan Arabnya. Jadi kita teruskan saja, kita tak ubah. Contohnya perkataan makmum, darul akhirah, ya'juj, ma'juj. Ya, ini kita tak ubah. Jangan kita suka-suka ubah ya, marah apa nanti ya orang Arab ya. Mengganggu perbendaharaan kata Arab pula ya. Okey. Seterusnya, bermula dengan alif dimasukkan imbuhan. Ni imbuhan se, imbuhan ke,
imbuhan di, maka kita letak alif di atasnya. Contoh, seekor. Seekor. Imbuhan se kan, seekor. Perkataan ekor ni mula dengan alif. Jadi untuk lebih menjelaskannya kita letak hamzahnya alif. Kalau kita tak letak hamzah, kemungkinan dia jadi bunyi macam mana? Saikur. Ya, dia bunyi saikur, dia tak bunyi seekor. Okey, contoh kaf pula. Ataupun imbuhan ke. Perkataan udara, alif waw u dan alif da ro alif ra. Okey, kita letak hamzah di atas sini dan bunyinya ialah ke udara. Kalau tak ada hamzah, kemungkinan bunyinya apa tu? Kaudara. Ya, okey. Jadi sebenarnya imbuhan sekedi ni telah ada dari zaman Munshi Zakbar lagi. Siapa Zakbar? Nanti cari Google ya, siapa Zakbar. Ya, sebenarnya dia ialah pengkaji dulu ya dalam tulisan Jawi dan kebanyakan kaedah yang kita guna ni masih kita tak lari daripada kaedah Zakbar tersebut ya. Jadi sekedi ni dah lama ya. Okey. Okey, seterusnya perkataan diasuh. Diasuh. Perkataan asuh mula dengan alif. Alif, sin, waw, ha. Tetapi bila kita tambah imbuhan di, kita letak hamzah di atas alifnya. Ya, jadi jelas ya. Yang ini untuk imbuhan sekedi. Okey. Seterusnya hamzah atas alif membezakan pasangan homograf. Ini biasanya nama orang. Okey, kalau kita eja tak ada hamzah, dia bunyi ang. Kalau kita letak hamzah, dia dah jadi ang. Ya, jadi untuk membezakan nama orang ni. Ya, untuk mengeja. Yang ini pula, kalau kita letak hamzah, dah jadi ong. Kalau kita tak letak hamzah, dia jadi apa ni? Dah jadi nama awang pula. Kan? Jadi itulah fungsi kenapa ada hamzah atas alif ni tadi. Untuk apa? Membezakan pasangan homograf. Okey, seterusnya hamzah yang kedua ni, hamzah bawah alif. Tadi atas alif huruf A. Yang ini hamzah bawah alif yang pertamanya ialah huruf I. Untuk apa? Akronim dan singkatan. Contohnya KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Ya, KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. I di sini, inilah alif ya I. Ya. Okey, seterusnya email. Ini perkataan yang mula dengan I. Email, I zakat, I penyata gaji, I apa lagi. Jadi I di sini kita eja begini. Ya, alif, hamzah bawah, ya. Lepas tu teruskan je. Sempang, kita pun ada sempang kat sini. Mel, mim ya. Mim ya lam. Samalah dengan contoh lain. I apa lagi? I zakat. Jadi I di depan tu kena macam ni. Ya, kita kena guna pakai yang ini. Okey, ya, jelas ya. Okey, seterusnya masih hamzah bawah alif, perkataan serapan bahasa Arab. Tu Ustazah kata, selalu Ustazah tekankan. Serapan bahasa Arab. Okey, contoh nama khas Islam. Ini memang kita tak ubah ya. Dan satu lagi ungkapan Arab, insya Allah. Ya, insya Allah. Ini kita tak berubah ya. Okey. Seterusnya untuk membezakan pasangan homograf. Ada lagi rupanya homograf. Tadi dah ada, ni pun ada. Okey, apa dia pasangan homografnya? Okey, kalau ada hamzah dia akan jadi bunyi Kalau tak ada hamzah dia bunyi ayah. Kan jauh beza. Kata seruan, ayah ni ayah. Kan? Kemudian yang ini pula alif, hamzah bawah, ya nun, in. Hotel, Holiday Inn ke apa-apalah nama hotel kan. Tapi kalau tak ada hamzah dia jadi apa? Ini. Jadi tu tadi ya untuk membezakan pasangan homograf. Okey. Hamzah bawah alif yang seterusnya dah habis. Itu saja. Okey, kita beralih pada hamzah ada rumah. Untuk perkataan serapan bahasa Arab. Yang ini semua kita pinjam. Masalah, memang biasa kita guna dalam bahasa Melayu kan. Tetapi asal usulnya perkataan tu ialah dari bahasa Arab. Mas'alatun. Ni
tahniyatun. Ya. Malaikat, memanglah kita tak ubahlah malaikat ya dalam Quran pun begini ejaannya. Ni qari'ah. Ni semua serapan bahasa Arab. Contoh banyak lagi. Kalau kamu ada masa, kamu carilah ya. Banyakkan perbendaharaan kata. Ustazah sendiri pun kadang-kadang bila ustazah bagi ceramah satu-satu topik tertentu, macam baru ni ustazah ada ceramah untuk Perpustakaan Negara Malaysia untuk kata terbitan. Ustazah terpaksa buka kamus tebal-tebal, cari perkataan, cari contoh ya. Tak apalah ya, maknanya itu lebih lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda kita tahu ya. Okey, seterusnya yang mempunyai gandingan vokal. Okey. Serapan asing mempunyai gandingan vokal. Vokal apa? I dan E. Contohnya perkataan diet. Nampak ya? Hamzahnya ada rumah. Natrian. Banyak lagi contoh ya. Ya, ini ustazah bagi sikit aja contoh ya sebab kita nak jimat masa, nanti selebihnya kita boleh cari ya. Okey, seterusnya ya untuk perkataan awalan asing. Pernah dengar tak perkataan imbuhan sub, trioksid, kadang orang baca tri. Ya, tri tu dalam bahasa Inggeris ya. Ni bahasa Inggeris ya. Tapi kita guna dalam bahasa Melayu. Jadi trioksid. Jadi tri ni di sini, imbuhan tri, kita tak ada sempang pun. Ya, sebaliknya kita ganti dengan hamzah berumah. Nampak ya? Taroya, sempang oksid ni, terus kita hamzah tu kita letak berumah. Ya, trioksid. Okey, sub pula, sub editor. Sub editor. Sub sin waw ba, hamzah tu ganti kita letak berumah. Ya, editor. Patut kan eja editor alif ya, dal ya, ta waw ra kan? Editor ya. Editor. Okey. Jadi yang alif ni kita ganti terus dengan hamzah berumah. Nampak di sini. Ya, hamzah berumah. Sama juga eja oksid. Alif, waw, kaf, sin ya dal kan? Jadi alif ni kita ganti dengan ni. Hamzah. Okey. Jadi itu ya. Awalan asing bagi perkataan bahasa Inggeris. Sub dan tri. Okey. Seterusnya hamzah setara. Hamzah setara ni mudah ya. Okey. Tapi yang pertama kita tengok. Masih lagi perkataan serapan bahasa Arab. Ya, sebab memang ada perkataan bahasa Arab ni yang memang macam itulah ejaannya. Hamzahnya kedudukannya setara. Jadi kita tak ubah. Okey, apa contohnya? Isyak. Isyak pula. Ulama. Doa. Doa. Ulama. Isyak. Okey. Imla. Imla ejaan kan. Kamu belajar sekolah rendah dulu. Sekolah agama ada mata pelajaran imla kan. Okey, seterusnya. Untuk tadi dah A, kemudian I, yang ini untuk huruf I pada singkatan dan juga akronim. Okey, contohnya IPG. Apa singkatan ni? Institut Pendidikan Guru. Jadi I dieja dengan hamzah setara. Okey, seterusnya ILP, Institut Latihan Perindustrian pun dieja dengan ni. Okey. Baik, jelas ya? Okey, seterusnya diftong. Diftong ni apa ustazah? Ui, banyak diftong ni. Au, oi, au ya. Banyak ni I, ini khusus diftong I dengan au. Contohnya audit. I sing, apa lagi? Aileron, apa lagi I? Au lagi apa? Auto. Kan? Jadi oleh kerana A ni dah alif, jadi U ni kita tukar dengan hamzah. A ni alif, I kita pun tukar dengan hamzah. Ya, jadi sebab apa? Sebab diftong ya, I dan au. Okey, contoh lain. Okey, apabila imbuhan I dan juga imbuhan an. Okey, contohnya mula I. Ya.
Hamzah ya. Kalau tak ada hamzah, kemungkinan dia bunyi apa? Mulai. Dia tak bunyi mulai kan? Dia bunyi mulai. Okey, apa lagi contoh? Mulai. Sukai, ya. Okey. Baik, seterusnya rekaan. Ya, akhiran an. Bukan kan ya, kalau kan kaf nun. Yang ini lain. Untuk kata terbitan tu Ustazah kena ambil masa yang lain sebab untuk kata terbitan tu sangat banyak. Ya kena satu masa yang memang panjang macam Ustazah beri semasa bengkel di Perpustakaan Negara Malaysia yang itu je 1.5 jam untuk bercakap tentang imbuhan ya ataupun kata terbitan. Okey, kita sambung. Rekaan ya, imbuhan an, hamzah nun. Kalau tak ada hamzah ni bunyi apa? Mungkin dia jadi bunyi rekan. Kan ya. Jadi itu sebabnya ya. Okey, seterusnya hamzah setara juga untuk urutan vokal berganding. Urutan vokal berganding. Urutan maksudnya dekat-dekat. I, au, au. Ya. Okey, contohnya ni. Ya, itu ni vokal berganding lah ni. AI, dua-dua vokal. Vokal A, vokal I. Jadi kita letak hamzah setara. Kalau tak ada hamzah bunyi apa? Jait. Kan? Mungkin kemungkinan bunyinya jait. Okay. Karaoke O dan A dan O ya. Hamzah waw. Ya. Okay. Jadi itu kata tadi vokal berganding. Dan satu lagi contoh. Setia usaha. Au. Ya. Setia usaha ni karaoke. Ia itu setia usaha ya. Jadi kita guna hamzah setara. Okey. Dan seterusnya untuk pemisah ya, pemisah dua bunyi vokal. Pemisah. Pemisah contohnya apa? Bu, weh. Bu, dua vokal tapi bunyi lain-lain. Bu, yang satu bunyi I. Jadi kita letak hamzah setara. Kalau kita tak letak hamzah ni mungkin dia akan jadi bunyi apa? Buyah saja. Dia tak jadi bunyi buih. Contoh lain apa? Kueh, ya. Okey, aur. Contoh lain aur, aur, ya. Okey, contoh lagi tawisma. 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 Ya, jadi tu ya. Bunyi dua vokal. Okey, sedikit latihan. Okey, kuih. Mana agaknya? Dah terkeluarlah pula ya. Okey, jadi yang biru ya, kita letak hamzah ya. Okey, contoh lain. Laung. Ni perkataan kata jati Melayu ni. So tak ada masalah ya. Okey, laung. Selain daripada bahasa Arab, bahasa Inggeris ataupun beberapa perkataan tadi, beberapa kaedah, semua kita guna hamzah setara. Dah tak ada lagi dah hamzah 3 suku. Kesemua hamzah 3/4 yang kita pernah belajar dulu, bila dah ada perubahan pedoman ni, pedoman ejaan Jawi ni, kita dah jadi tak ada dah hamzah 3 suku. Dia dah tukar kepada hamzah setara. Ya, okey. Jadi yang betul ialah laung, hamzah waunga, hamzah setara, se-Islam. Okey, yang ini kena ambil perhatian betul-betul ya. Okey, se-Islam. Kita ada imbuhan se kat sini. Kemudian kita ada perkataan Islam. Okey, yang ini dah tentu salah. Okey, kita kenal pasti dulu perkataan Islam. Alif, sin, lam, alif, mim. Dan ada hamzah di bawah alif. Okey. Baik ya, kemudian kita tadi ada belajar imbuhan sekedi. Sekedi kena hamzah atas alif. Kan? Sedangkan Islam ni hamzah bawah alif. Dalam hal ini kita kekalkan ejaan Islam. Kita kekalkan ejaan Islam. Jadi ini salah ke betul? Salah. Inilah yang betul. Kita kekalkan ejaan Islam. Okey? Ya, ini guna pakai untuk hanya tertentu sahaja. Okey. Seterusnya diekori. Ya, dah tahu dah mana rasanya kan? Okey, yang kuning. Kebangsaan. Hari kebangsaan. Mana agaknya? Ya, tadi Ustazah pesan selain penggunaan hamzah atas alif bawah alif tu semua setara.
Okey, so jawapannya ialah yang ni. Okey, dan yang terakhir tajuk kita ialah akronim dan singkatan. Apa dia akronim? Akronim terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata yang boleh dijadikan satu perkataan. Ya. Manakala singkatan terbentuk daripada beberapa kata yang disingkatkan, dipanjang, dipendekkan jadi mudah. Okey, yang akronim ni tadi, okey, beberapa perkataan tapi kita boleh jadikan satu bunyi, satu perkataan yang kita boleh eja dan kita boleh bunyikan. Tetapi yang singkatan ni tadi memang dah panjang dah. Contohnya Tentera Udara Diraja Malaysia dah panjang. Jadi kita singkatkan TUDM. Begitu ya. Jadi itu beza akronim dan singkatan. Okey, ini ialah sifir kita nak menulis ya untuk singkatan. Kena ingatlah. Contohnya kalau huruf D, Dahlia D, C, Siniasi bukan Cahaya C ya. Okey, B, Baya B, A tadi yang Ustazah dah terangkan ya. Okey, kemudian L, ya, Alif Ya Lam L, M, Ain Ya Mim. Yang ini kena ingatlah. W ni. Oh, W, Dal, Balam, Ya, Waw. Ini kena ingatlah sifir ni. Ya, Y, Waw Alif Ya. Okey, dan seterusnya. Okey, ini akronim. Ini akronim bahasa Melayu JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sebab kita boleh bunyikan, jadi kita terus eja je lah. Okey. Sama juga dengan UNESCO, walaupun dia ada bahasa Inggeris. Yang ni JAKIM kan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang ini United, apa dah Ustazah pun, hari tu dah apa dah Ustazah lupa, UNESCO. So kita boleh baca dan kita eja terus. Ini akronim. Ya, okey. Contoh lain, okey, bahasa Melayu. Kagat, Tabika, Aikim, Marah. Maknanya sungguh pun dia panjang. Macam contoh kagat kan. Kor, AG ni agama, AT ni angkatan tentera. Kor agama angkatan tentera. Tapi sebab kita boleh eja, boleh sebut kagat, jadi kita terus eja kaf alif kagat tagat. Sama juga tabika, taman, bimbingan, kanak-kanak. Oleh kerana kita boleh eja dan sebut, kita eja je ta alif ta, baya bi kaf alif ka. Sama juga dengan IKIM, Institut Kemajuan Islam Malaysia, MARA, Majlis Amanah Rakyat. Kan, MARA, kita eja terus. Ni akronim bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pula, Ustazah tulis tu bahasa Inggerisnya sekali. Sebab Ustazah takut terlupa. Okey ya. Okey, UMNO, United Malays National Organisation. Dia asalnya ni, ya, singkatan bagi ni. Yang panjang ni. Tapi sebab kita boleh eja, kita eja terus alif, mim, nun, waw. MINDEF, Ministry of Defence, Menteri Pertahanan ya. Pertahanan jadi MINDEF. Okey, ni panjang. ASEAN, kita biasa sebut ASEAN, rupanya bahasa Inggeris ya. Association of Southeast Asian Nations, kita eja. Dan yang akhir sekali MAHA. Dulu-dulu ada MAHA, sekarang ni dah tak ada rasanya ya, sejak pandemik ni ya. Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism. Singkatan je MAHA. Siapa nak baca panjang-panjang kan? Ya, kecuali mungkin dalam ucapan dan sebagainya, bolehlah baca panjang. Okey, singkatan, yang inilah tadi. Ustazah dah asingkan terus bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayunya. Okey, ni satu persatu kita eja. T, U, D, M. Yang ini U, S, A. Satu persatu kita baca. Ya, kita eja. Okey. Jadi itu sahaja. Ni latihan sikit. Okey. Marah. Mana agaknya? Okey. Yang kuning ya. Okey. Ustazah laju je sebab masa dah hampir pukul 1 ya. PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah. Mana? Dah tentu ni ya, P. Ya. Okey. Dan seterusnya IKIM, kita boleh eja terus. Okey. Yang ini KSSM, berkaitan dengan kamu. Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Mana dia? Yang warna kuning. Dan daripada Ustazah itu sahaja ya. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan Ustazah sendiri ya.
Okey, jadi itu sahaja daripada Ustazah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Muhammad Hairul Azmi. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita ya, Ustazah Siti Rahayu binti Mario atas ceramah kita tadi ya. Jadi diharapkan semua murid-murid tingkatan 1 dapat mengambil manfaat dan pengetahuan yang disampaikan oleh Ustazah itu tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat itu menjadi satu asas dalam pembelajaran kita dan seterusnya mempraktikkan tulisan Jawi ini dalam kehidupan seharian kita. Okay, jadi dalam kelas pun kalau boleh kita praktikkanlah dalam tulisan dalam latihan penggunaan tulisan Jawi jangan kita di sini saja kita belajar Jawi tapi kita kurang mempraktikkan dalam pembelajaran kita ya. Kalau di rumah tu ada masa-masa lapang dengan adik-adik kamu buatlah latihan sikit buat Jawi baju contohnya kan. So nanti kamu tunjukkanlah pada adik kamu macam mana nak ejek baju secara tak langsung kamu macam jadi seorang guru juga di situ. Kamu dah mahir kamu tunjukkan pada adik-adik kamu jadi kalau kamu ada adik lah insya-Allah. Okey baik. Seterusnya kita teruskan lagi program kita dengan sesi soal jawab Jadi sesi soal jawab ni Ustaz ambil masa lebih kurang dalam 5 minit saja sebab masa pun dah lebih daripada pukul 1 je. Jadi kepada pelajar yang 1 jika ada soalan boleh tanya pada Ustazah Siti Rahayu, dipersilakan. Siapa nak tanya boleh tanya. Tunggu Ustazah Ustaz. Terima kasih Ustazah. Okey. Okey, pelajar yang nak bertanya boleh bertanya. Siapa nak tanya? Ramai dah yang keluar. Belum habis majlis lagi. Awak boleh tanya Ustazah. Awak boleh buka mic. Boleh guna mic. Okey, nak tulis dekat chat pun boleh. Silakan kepada yang nak bertanya Nak bertanya direct pun boleh juga. Okey, Ustazah ada kongsikan. Rasanya Ustazah jangan lupa isi kehadiran Okey, boleh tanya lagi. Ya. Ustazah rasanya ada terdelete satu slide penomboran ya. Jadi Ustazah ada tuliskan dalam live chat tu untuk penomboran cara menulisnya ya. 7 Ogos kita eja penuh Ogos 2021 ataupun kita tulis dalam yang biasa tu 7.8.2021. Itu untuk penomboran ya. Tadi Ustazah perasan tak ada dalam slide. Mungkin terdelete tak perasan. Okey, itu untuk penomboran ya. Sekiranya ada murid-murid nak tanya. Okey, Ustazah nak tanya sikit boleh? Boleh, sila Ustaz. Ustazah nak tanya macam kita eja Malaysia kan? Ya. Ada dua situ yang saya tahu. Satu mim alif lam ya sin ya alif, satu mim ya lam ya sin ya alif. Kalau dalam kertas wang kita tu ditulis mim lam ya sin ya alif. Mana satu yang betul Ustaz? Okey, baik. Yang betul mim lam ya sin ya alif. Okey, sifirnya begini ataupun kaedahnya begini Ustaz ya. Kadang-kadang ada sesetengah ejaan tu
maknanya dah daripada zaman dahulu kala surat beranaknya macam tu, jadi kita tak ubah. Contohnya perkataan negeri Perak. Kenapa kita tak eja paya ro alif qaf? Contohnya lah begitu kan. Jadi dia memang dah dari asal surat beranaknya lah, senang ceritanya, sijil lahirnya begitu. Jadi kita tak ubah. Jadi samalah juga dengan Malaysia. Sepatutnya kita boleh eja mim alif kan. Tapi sebab memang dah surat beranaknya macam tu, kita kekalkan begitu. So dua-dua boleh guna kan? Ya. Okey, dua-dua boleh guna Tapi kita terima pakai yang ejaan yang itu Ustaz, yang ada dalam tu. Mim lam ya sin ya alif, kita guna. Kita guna yang itu. Orang Perak ada ke kat sini? Macam mana eja Perak? Paya ro alif qaf ke paya ro qaf sahaja? Jadi sebab kita merujuk pada surat beranaknya yang lama. Dia ada kekecualian lah kat situ. Mana kalau ejaan contohnya nama tempat dah memang macam tu, jadi kita tak ubah lah. Okey, baik. So so tak ada soalan nampaknya Okey. So alhamdulillah terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas penjelasan itu tadi. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada program Celik Jawi ini, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya terima kasih semua kepada yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan pada Ustazah Kartini, tim AJK dan juga Ustaz Siti Rayu. Terima kasih juga pada guru JPK petang yang hadir tadi saya lupa nak mention nama dia. Okey, baik. So itu saja. So kita